sanggup tinggal di rumah yang dibina cantik tetapi ditumpangi oleh tikus. Ia amatlah kotor dan dipenuhinya bakteria yang boleh membawa kesan buruk terhadap manusia. Tidak dinafikan lagi bahawa haiwan perosak ini amatlah berbahaya dan mampu mencemarkan kawasan persekitaran rumah kita, terutamanya air. Dari laporan Kementerian Kesihatan Malaysia, pada tahun 2019, sebanyak 5,217 kes leptospirosis didaftarkan melalui sistem CDCIS identifikasi dengan 32 kematian, bersamaan kadar kematian kes 0.6%. Berdasarkan kadar insiden leptospirosis adalah 15.61 per 100,000 penduduk. Sebanyak 67% kes leptospirosis melibatkan lelaki dan 45% daripada mereka adalah dalam kumpulan umur 25 hingga 55 tahun. Terdapat 24 wabak leptospirosis dilaporkan pada tahun 2019 dan 50% daripadanya melibatkan rumah persendirian. Leptospirosis menunjukkan kadar tertinggi berbanding vektor penyakit berjangkit yang lain, iaitu brucellosis dan Q fever. Selain itu, tikus juga merupakan perosak tanaman. Tikus sawah merupakan haiwan perosak yang turut membawa kerosakan kepada industri tanaman padi, yang mana dalam setiap tahun kadar serangannya lebih dari 17% dari jumlah keluasan tanaman padi. Sebelum tercetus di inovasi ini, terdapat dua jenis cara yang digunakan untuk mengawal masalah tikus, iaitu cara moden dan cara tradisional. Contoh cara moden ialah menggunakan ultrasound, perangkap tikus elektronik dan racun tikus. Contoh cara tradisional ialah menggunakan daun durian Belanda, daun pandan dan bulu-bulu hantu. Bagi merealisasikan inovasi ini, kami lebih memilih cara tradisional kerana ianya lebih alami dan semula jadi. Dengan memanfaatkan sumber-sumber semula jadi seperti daun pandan dan daun durian Belanda sebagai bahan utama dalam produk kami, ianya dapat menyelamatkan bumi daripada penggunaan bahan kimia. Walau bagaimanapun, sekiranya daun pandan dan daun durian Belanda digunakan secara berterusan, aroma daripada bahan tersebut tidak kekal lama. Oleh yang demikian, tercetuslah idea untuk kami menginovasikan bahan-bahan tersebut dalam bentuk pekerjaan. Racun tikus yang mengandungi bahan aktif zinc phosphide merupakan antara racun yang berbahaya dengan mempunyai kadar toksik yang tinggi. Kandungan peradusan bahan aktifnya adalah sebanyak 80%. Racun tikus ini mengeluarkan bau seperti ikan busuk dan rasanya tidak akan membuatkan haiwan lain tertarik, tetapi ciri-ciri ini menarik perhatian tikus. Biasanya, racun tikus ini terdapat di pasaran dalam bentuk serbuk dan pemujal. Racun ini boleh memasuki badan kita melalui saluran pernafasan, mulut atau diserap melalui hidung. Apabila racun ini dicampur atau bersentuhan dengan air atau asid lemah, dia akan membebaskan gas fosfin. Terdapat beberapa objektif dalam penghasilan anti-retroviral repellent yang ingin kami capai. Yang pertama ialah untuk meningkatkan kemahiran membuat penyelidikan serta menggalakkan gaya kreativiti dan inovasi dalam menghasilkan produk inovasi teknologi hijau untuk membasmi tikus. Objektif kedua ialah untuk menjadi platform sebagai penyumbang idea inovasi dan pengetahuan serta mampu mencipta dan menghasilkan rekaan baru yang tidak membahayakan kesihatan pengguna. Seterusnya, mewujudkan titik fokus bagi pembangunan dan penggalakan budaya reka cipta dan inovasi berteraskan bahan mesra alam dalam usaha membangunkan produk inovasi yang kompetitif. Kemudian, mewujudkan jaringan strategik melalui pendekatan perkongsian bestari iaitu Smart Partnership dengan Universiti Sains Malaysia dalam proses pembuatan dan masyarakat daerah Kampar dalam memberi sumbangan inovasi khususnya kepada pengguna. Yang terakhir, menjadi usaha ke arah mempatenkan inovasi anti-retroviral repellent melalui copyright. Setelah meneliti dan menelusi masalah-masalah yang dihadapi, kami mencuba cari jalan keluar dan idea untuk membantu masalah di peringkat global ini. Akhirnya kami menjumpai petua yang tidak diketahui ramai, iaitu daun durian Belanda dan daun pandan boleh menghalau tikus. Kami mendapati bahawa daun durian Belanda mengandungi enoamin di dalam daunnya dan amat berkesan untuk menghalau tikus. Enoamin ialah alkaloid kelas arpofine yang keluar dalam bentuk bau. Bau yang mengandungi bahan ini akan memberi kesan neurotoksik kepada haiwan kecil dan membuatnya ingin pergi dari kawasan tersebut. Justru itu, kami cuba meletakkan daun tersebut dalam almari yang sering didiami tikus dan hasilnya mengejutkan kami. Ya, benar. Tikus tidak mendiami kawasan tersebut. Tetapi maknanya, daun itu mudah kering dan layu dalam masa 2 hari. Proses saponifikasi sebagai meteorologi untuk menghasilkan sesuatu pekerjaan yang tahan lama, tapi mencampurkannya dengan ekstrak daun pandan dan daun durian Belanda. Maka terhasillah anti-retroviral repellent. Anti-retroviral repellent ternyata berhasil apabila tikus menjauhi kawasan yang diletakkan spesimen tersebut. Jabatan Inovasi dan Pengkomersialan USM Pulau Pinang turut berminat untuk melakukan kajian lanjutan dan bersama dengan Kolej Matrikulasi Perak dalam aspek pengujian dan pengkomersialan. Ekstrak daun durian Belanda dan daun pandan yang dihasilkan di USM adalah lebih tepat kerana peralatan makmal dan kelengkapan yang lebih bermutu tinggi. Pertama sekali, pengekstrakan daun durian Belanda dengan cara mengiksarkan daun tersebut bersama-sama dengan air mengikut sukatan yang telah ditetapkan. Pengekstrakan daun pandan juga dilakukan dengan kaedah yang sama, iaitu mengisyarkan daun pandan bersama-sama dengan air.
Kemudian daun-daun yang telah diekstrak itu ditapis bagi tujuan sah. Selepas 30 minit, tapisan daun-daun itu diletakkan di dalam bikar dan dipanaskan di dalam water bath untuk mendapatkan ekstrak. Sejukkan bahan ekstrak yang telah dipanaskan itu dalam masa 15 minit di dalam peti ais dan proses saponifikasi bermula. Pertama sekali, campurkan 5 mol natrium hidroksida dan 50 cm minyak masak di dalam bikar dan 250 cm air suling dan 15 spatula garam ditambah masuk ke dalam bikar yang sama. Campuran di dalam bikar dididihkan semula selama 25 minit, kemudian disejukkan dan ditapis. Penyerapan minyak dilakukan bagi tujuan menaikkan aroma daun pandan dan daun durian Belanda. Sabun diletakkan ke dalam acuan bagi proses pembentukan. Saya akan menceritakan berkaitan saponifikasi. Berdasarkan persamaan kimia di atas, iaitu triglycerida bertindak balas dengan alkali untuk menghasilkan sabun. Saponifikasi adalah suatu proses kimia yang melibatkan tindak balas antara lemak atau minyak dengan larutan alkali untuk menghasilkan sabun dan gliserol. Pengujian produk. Mist digunakan untuk menunjukkan keberkesanan anti-ratus repellent. Terdapat dua jenis mist, T-mist dan Y-mist. Untuk inovasi ini, Y-mist dipilih. Y-mist mempunyai kelebihan iaitu dapat memisahkan spesimen dengan lebih baik dan mendapat fokusan yang tepat. Y-mist telah dipilih bagi menguji keberkesanan produk. Di sini menunjukkan keputusan ujian Y-mist. Keputusan ujian Y-mist jelas menunjukkan perbezaan ketara bagi lorong yang mengandungi anti-ratus repellent dengan dua lagi lorong kawalan. Di lorong 2 yang mempunyai anti-ratus repellent, sebanyak 5 kali sahaja tikus melalui lorong itu. Di sini menunjukkan graf BSA. Graf ini menunjukkan 7% serum bovine albumin BSA dilarutkan bersama dengan produk yang telah kami hasilkan, lalu menunjukkan keputusan ini. Dr. Anwar Sarah binti Ahmad Mohtar merupakan pensyarah University Science Malaysia USM bersama-sama dengan pelajarnya menjalankan ujian terhadap produk kami. Dengan ujian ini, kami dapat mengetahui bahawa produk ini selamat digunakan oleh manusia dan produk ini sesuai digunakan oleh masyarakat. Berdasarkan graf, semakin kurang kepekatan bahan larutan, semakin tinggi peratusan untuk merencatkan denaturasi protein. Anti-ratus repellent mempunyai sifat anti keradangan kepada kulit manusia. Oleh itu, produk ini selamat digunakan oleh manusia jika diri mereka terdedah kepada produk ini tanpa terjadinya iritasi kepada kulit. Setelah melakukan pengiraan, kos pengeluaran adalah sebanyak RM24.50 untuk 1 unit anti-ratus repellent. Oleh itu, harga jualan adalah sebanyak 50 sen untuk 1 unit. Harga jualan pasaran untuk 10 unit bungkusan percobaan adalah RM5. Bungkusan kecil iaitu 25 unit adalah RM12.40. Manakala untuk bungkusan sederhana iaitu 50 unit anti-ratus repellent adalah sebanyak RM24.50. Dan akhir sekali, harga jualan pasaran untuk bungkusan besar iaitu 100 unit adalah sebanyak RM49. Di sini kami telah melakukan satu penyebarluasan di mana kami mempromosikan produk kami bersama-sama pihak USM. Kami telah menyertai event inovasi yang diadakan di peringkat kolej dan juga telah mendaftar produk kami di MyInfo. Kami juga telah memperkenalkan produk kami kepada masyarakat melalui Carnival Wow Perak FM dan telah membuat satu blogspot dan juga Instagram bagi memudahkan masyarakat untuk mengenali lebih lanjut tentang anti-ratus. Secara keseluruhannya, melalui produk inovasi ini, matlamat kami iaitu membasmi tikus daripada memasuki rumah atau merosakkan tanaman tanpa menggunakan cara yang boleh membahayakan nyawa penghuni kediaman, sekaligus melestarikan alam sekitar melalui teknologi hijau tercapai. Selain itu, inovasi anti-ratus repellent berasaskan bahan semula jadi. Produk inovasi yang bersifat natural ini melibatkan kos pembuatan yang murah iaitu 50 sen seunit yang berkhidmat namun cekap dan efektif. Potensi anti-ratus repellent jelas terbukti apabila ianya terpilih sebagai salah satu produk teknologi hijau yang mendapat perhatian pihak University Science Malaysia untuk dikomersialkan di daerah Kampar. Melalui jaringan libat sama antara Kolej Matrikulasi Perak, University Science Malaysia dan masyarakat daerah Kampar, produk ini mampu dikomersialkan ke peringkat yang lebih luas dan sekaligus menjana pendapatan penduduk setempat. Sebagai kesimpulannya, anti-ratus repellent telah berjaya memartabatkan penggunaan teknologi hijau dalam melestarikan alam serta dapat meningkatkan minat pelajar untuk mendalami ilmu STEM, seterusnya merealisasikan matlamat pembangunan mampan SDG. Penggunaan teknologi hijau dalam pembelajaran juga memberikan peluang kepada pelajar untuk mengeksplorasi dan meningkatkan kemahiran berfikir secara kreatif sejajar dengan 6 rukun Malaysia Madani iaitu daya cipta.